Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. Pertamanya, marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih lagi diberikan peluang dan ruang untuk sama-sama kita menyambut perayaan Hari Raya Aidil Adha yang merupakan perayaan yang terbesar di dalam Islam. Saban tahun, tak kala mana tibanya 10 Zulhijjah, kita sentiasa diperingatkan dengan sejarah dan sirah yang berlaku kepada junjungan Sayyidina Ibrahim AS bersama anak baginda Nabi Ismail AS. Peristiwa pengorbanan inilah yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah rakamkan di dalam Al-Quran secara terperinci. Nabi Ibrahim AS merupakan seorang pejuang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sunnah pengorbanan sebagai seorang pejuang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah berada dalam keadaan selesa. Ini dibuktikan bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan siri-siri, ujian, dugaan dan halangan kepada baginda Nabi Ibrahim AS, bermula daripada awal sehinggalah pengakhiran kehidupan baginda. Disebabkan ujian yang silih berganti inilah Nabi Ibrahim AS digolongkan di antara 5 orang Rasul dan Nabi yang digelar sebagai Ulul Azmi. Bermula daripada seorang Nabi yang tidak dibekalkan, dikurniakan dengan zuriat. Nabi Ibrahim AS terpaksa meneruskan perjuangan secara bersendirian, sehinggalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurniakan seorang putera yang diberi nama sebagai Nabi Ismail AS ketika mana baginda Nabi Ibrahim AS berada dalam keadaan lanjut usia. Sahabat-sahabiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siri-siri ujian inilah diteruskan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji, melihat kekuatan iman baginda Nabi Ibrahim AS dan kesikohan kepercayaan kepada Sang Pencipta. Tak kala mana Nabi Ismail AS dilahirkan ke atas muka bumi ini dalam tempoh yang cukup singkat bersama dengan Nabi Ibrahim AS, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim AS supaya meninggalkan anak-anak baginda bersama isteri baginda Siti Hajar di satu kawasan yang tidak ada kehidupan, tidak ada tempat tinggal, tidak ada binatang ternakan, tidak ada tanaman dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhanku, sesungguhnya kata Nabi Ibrahim alaihissalam, aku telah meninggalkan zuriatku di satu kawasan, di satu wadi yang mana tidak ada sebaran tanaman, iaitu di Baitullahil Haram. Namun pada hari ini kita menyaksikan bahawa pengorbanan yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS telah menjadi ikutan, qudwah, bahkan merupakan salah satu daripada ibadah yang telah diwajibkan oleh Islam kepada penganutnya. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan setakat itu saja ujian yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Ibrahim AS. Bahkan selepas daripada itu, tak kala mana Nabi Ismail AS meningkat ke suatu umur dewasa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ujian yang lain kepada Nabi Ibrahim AS. Ini jelas di dalam Al-Quranul Karim ketika mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, falamma balagha ma'ahu as-sa'i qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud ketika mana
Nabi Ismail alaihi salam telah mencapai satu tahap umur yang mana Nabi Ibrahim alaihi salam membawa baginda Nabi Ismail alaihi salam untuk sama-sama teruskan pengembaraan, maka Nabi Ibrahim alaihi salam telah didatangkan satu mimpi, yang mana dalam mimpi itu Nabi Ibrahim telah melihat bahawasanya dia telah mengorbankan dan menyembelihkan Nabi Ismail alaihi salam. Namun apabila berita tersebut dikhabarkan kepada Nabi Ismail alaihi salam, maka kita dapat menyaksikan bahawa satu jawapan yang cukup yakin telah diberikan oleh Nabi Ismail alaihi salam kepada ayahanda baginda Nabi Ibrahim. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan olehmu, maka kamu akan dapati bahawasanya aku ini tergolong dalam golongan orang yang sabar. Lalu di atas keyakinan kedua-dua belah pihak inilah, maka Nabi Ibrahim AS sanggup mengorbankan Nabi Ismail AS, dan disebabkan keyakinan yang ada dalam diri Nabi Ismail AS, maka dia yakin bahawasanya setiap arahan ataupun perintah yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala sememangnya wajib dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim AS. Lalu Nabi Ismail AS membenarkan diri baginda untuk disembelihkan oleh ayahda baginda. Namun apa yang berlaku di perakhiran kisah ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menukarkan Nabi Ismail dengan seekor kibas yang telah disembelihkan oleh Nabi Ibrahim AS. Maka inilah keyakinan, kepercayaan yang ada pada seorang Nabi terhadap perintah daripada Sang Pencipta. Sahabat sahabiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari ini kita menyambut Hari Raya Idul Adha dalam keadaan kita mengorbankan, menyembelihkan binatang ternakan. Maka di dalam Islam, satu pengajaran yang boleh kita ambil bahawasanya adalah setiap kehidupan itu memerlukan kepada pengorbanan. Para Nabi diuji dengan pelbagai ujian, maka kehidupan kita pada hari ini juga, kalaulah kita berlandaskan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun sunnah para nabi terdahulu, maka sewajarnya kita akan menghadapi satu ujian di dalam kehidupan, terutamanya dalam kita memastikan bahawa risalah Islam itu terus tersebar di atas muka bumi. Sahabat sahabiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, satu kalam yang dapat kita petik daripada seorang ulama gerakan yang menyebutkan berkaitan dengan at-tadhiyah, iaitu pengorbanan. Wa uridu minha badalan nafsa wal mala wal waqta wal hayata wa kullu shay'in fi sabilil ghayah wa laysa fid dunya jihadun la tadhiyya ma'ah. Yang kita kehendaki dengan pengorbanan itu adalah bazalan nafsa, kita mengorbankan diri kita, al mala, mengorbankan harta benda kita, wal waqta, mengorbankan waktu kita, wal hayata, mengorbankan kehidupan kita, wa kullu syai'in, dan mengorbankan setiap perkara yang ada kepada kita untuk memastikan bahawa matlamat Islam tersebar di atas muka bumi ini dapat dicapai dengan baik. Dan kehidupan di atas dunia ini tidak ada jihad sekiranya kita tidak meluahkan ataupun kita tidak menggadaikan pengorbanan. Maka yang jelas dalam kehidupan kita, terutama dalam kita memastikan bahawa agama Allah Subhanahu wa taala terus tersebar di atas muka bumi ini, maka sewajarnya sikap pengorbanan ini mestilah ditanam di dalam diri kehidupan setiap orang Islam, terutamanya kita sebagai seorang mahasiswa Islam yang berada di muka bumi Mesir ini. Sahabat sahabiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari ini juga kita dapat melihat betapa ramainya seluruh umat Islam berkumpul di Mekah Mukarramah semata-mata ingin melaksanakan tuntutan yang kelima di dalam rukun Islam, iaitu mengerjakan ibadah haji. Falsafah yang mana Allah Subhanahu wa taala ingin tunjukkan kepada seluruh umat Islam bahawasanya inilah medan kesatuan umat Islam, perhimpunan yang terbesar dalam agama Islam. Tidak ada agama lain yang mampu menghimpunkan seluruh penganutnya di dalam satu-satu ibadah. Maka konsep kesatuan inilah yang mana Allah Subhanahu wa taala ingin terapkan kepada seluruh umat Islam. Walaupun kita memiliki pelbagai warna kulit, memiliki pelbagai budaya, memiliki pelbagai bahasa, namun kita adalah satu dan diikat dengan ikatan akidah dan tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sahabat sahabiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, melihat kepada realiti yang berlaku kepada masyarakat mahasiswa pada hari ini,
terutama apa yang berlaku kepada sahabat-sahabat kita yang berada di Johor, yang hari ini penafian hak terus berlaku kepada mereka. Maka sewajarnya kita sebagai golongan ataupun mereka yang berada di bawah kesatuan pemberam ini mestilah menunjukkan sifat pengorbanan, saling membantu kepada saudara kita yang lain. Jika dicubit paha kanan, maka paha kiri yang terasa. Inilah konsep yang Islam inginkan daripada seluruh umat Islam. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamasalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udhun tada'a sa'irul jasadi bis-sahri wal humma atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan seorang mukmin itu dalam kehidupan mereka berkasih sayang diumpamakan sebagai sebuah badan, diumpamakan sebagai satu jasad, yang mana satu anggota terasa sakit, maka seluruh anggota lain mengalami perkara yang sama, sehingga kan anggota tersebut ataupun anggota yang lain berada dalam keadaan sakit, demam dan berjaga malam semata-mata ingin merasai kesakitan yang dialami oleh anggota badan yang lain. Inilah sikap ataupun sifat yang mana Islam membentuk diri penganutnya agar kita bersama-sama dalam keadaan susah ataupun senang. Kehidupan kita pada hari ini dalam ukhuwah, kita bukan semata-mata menumpang sahabat kita ataupun saudara kita yang lain dalam keadaan mereka senang, akan tetapi dalam keadaan mereka susah juga, maka kita terus untuk bersama-sama dengan mereka. Dunia hari ini menyaksikan pertumpahan darah umat Islam semakin menjadi-jadi. Kita melihat isu yang berlaku di Syria yang tidak pernah henti, isu yang berlaku di Palestin, isu yang berlaku di Burma dan seluruh negara-negara Islam. Maka sewajarnya kita pada hari ini melihat bahawa inilah medan, tempat ataupun medium untuk kita menyatukan seluruh umat Islam. Buat akhirnya, saya mewakili barisan kepimpinan Badan Pengurusi Pemberam dan Hal Ehwal Wanita Islam Pemberam 2012 menyusun 10 jari memohon kemaafan atas kesilapan dan kekurangan sepanjang kita bersama dalam sesi kali ini. Kami mendoakan agar hidup kalian sentiasa di bawah lembayung rahmat. Moga dengan ukhuwah ini kita akan bertemu di tempat yang indah di akhirat kelak. Selamat Hari Raya Idul Adha 1433 Hijriah. Kullu am wa antum bi alfi khair. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Memartabat keilmuan, memimpin kesatuan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.